Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini kita akan bersembang-sembang dengan seorang tokoh yang terkenal di negara kita. Beliau ialah Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau juga merupakan penasihat kepada Persatuan Siswaza Wanita Malaysia yang mana saya menjadi yang dipertuanya. Persatuan ini telah pun ditubuhkan pada 1979 yang lalu dan salah seorang daripada founder membernya ialah Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, biarlah saya perkenalkan sedikit ya tentang Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim adalah telah menjadi Presiden Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun dan telah terlibat secara langsung dalam usaha memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Dalam program ini dinamakan Sembang-Sembang Persatuan Siswaza Wanita Malaysia Menyusuri Ilmu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah adalah tetamu kami yang pertama. Okey, soalan saya yang pertama, Prof. Boleh tak Prof bagi tahu apakah di antara kejayaan-kejayaan yang telah dicapai setelah menjadi Presiden Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun, satu jangka masa yang begitu panjang. Silakan. Terima kasih. Persatuan Linguistik Malaysia ditubuhkan pada tahun 1977 dan saya mengambil jawatan Presiden pada tahun 1980 dan timbalan saya ialah Profesor Syed atau Profesor Farid On dari UKM. Kalau Datin ingat ya, tahun 80-an 90-an tu tahun yang amat bergolak bagi bahasa Melayu. Kerana pada waktu itu pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua institusi pengajian dilaksanakan termasuk peringkat universiti. Sebelum tu dimulakan pada tahap sekolah rendah, sekolah menengah dan menengah atas ya. Jadi pada waktu itu pelbagai usaha dilakukan oleh Malaysia ya, untuk menjadikan rancangan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar institusi pengajian ini berjaya. Kebetulan pula pada waktu itu yang menjadi Menteri Pendidikan ialah Yang Berhormat Anwar Ibrahim, dan Anwar Ibrahim kebetulan penaung persatuan juga. Jadi kami bergerak dengan amat rancak ya, kerana waktunya memang sesuai untuk rancak dan mendapat sokongan rasmi pula. Jadi kalau boleh saya simpulkan, usaha Persatuan Linguistik ialah bekerjasama dengan kerajaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memasyarakatkan bahasa Melayu, menjayakan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian tinggi dan menjadikan bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Melayu yang lebih tinggi daripada bahasa di kedai kopi dan di rumah saja. Istilahnya ialah memupuk bahasa Melayu yang versi tinggi. Dalam bahasa ini dia katanya high language, high Malay, high English, high German. Ya. Jadi pada waktu itu kerana sokongan amat kuat, kerana Persatuan Linguistik ini terdiri daripada pencarah-pencarah ilmu linguistik dan ilmu bahasa dan di semua universiti dan ahli-ahli bahasa serta pencinta bahasa. Kami mendapat sokongan daripada guru-guru sekolah, daripada masyarakat yang berjuang untuk bahasa Melayu dan banyak kegiatan yang kami buat terutama dengan kerjasama pihak dunia pendidikan, khususnya maktab-maktab perguruan ya, kerana maktab perguruan melahirkan guru-guru bahasa Melayu. Jadi kami membuat banyak kegiatan dengan pelajar-pelajar di maktab perguruan dan juga dengan sokongan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi antara kegiatan persatuan yang kami buat banyaklah, tapi saya sebut beberapa dulu.
Yang pertama ialah mengadakan seminar pengajaran bahasa Melayu dan sastra dengan maktab perguruan, projek dengan pelajar iaitu berbentuk forum bahasa dan peraduan menarang dalam bahasa Melayu. Untuk pengajar tinggi kami menggalakkan penulisan buku teks dalam bahasa Melayu dan kami memberi apa yang kami kata hadiah bahasa, anugerah kepada buku teks yang terbaik dalam bahasa Melayu. Dan dengan ini kami mendapat kerjasama Public Bank yang memberi wang yang banyak untuk mengadakan peraduan ini dan hadiah untuk itu. Jadi tujuannya ialah untuk menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat, meningkatkan pengajaran bahasa Melayu supaya bahasa Melayu yang digunakan di sekolah itu bahasa Melayu yang betul-betul baik, indah dan betul. Dan juga kami mengadakan kursus-kursus pengajaran bahasa. Mana-mana siapa yang nak jemput kami memberi ceramah, kami akan pergi supaya masyarakat bahasa Melayu dapat diperkukuh ilmu tentang bahasa. Dan dengan kerjasama Dewan Bahasa juga kami mengadakan projek-projek supaya kegiatan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu itu tinggi. Jadi misalnya saya dengan 3 orang rakan lain menghasilkan sebuah buku bernama Tata Bahasa Dewan, buku yang menjadi pegangan sekarang ini oleh sekolah-sekolah dan masyarakat yang ingin mencari bahan reference, bahan rujukan. Dan satu lagi yang kami buat ialah mengadakan forum remaja, iaitu meningkatkan penggunaan bahasa rasmi, bahasa yang indah, yang baik dan betul itu dalam kalangan pelajar-pelajar. Dan saya sendiri melihat menjadi hakim kepada keadaan dan begitu kagum dengan keupayaan pelajar-pelajar sekolah menengah kita. Mereka bercakap baik anak-anak Melayu dan bukan Melayu pun bercakap mengungkapkan buah fikiran yang tinggi dalam bahasa yang indah dan bahasa yang betul dan menarik. Jadi selama 18 tahun tu saya mendapat sokongan kuatlah daripada ahli bahasa. Banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan dan saya begitu gembiralah rasanya berjaya meningkatkan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Wow, sungguh banyak jasa Profesor sebagai peneraju persatuan ini. Saya sungguh kagum dan sampai saya rasa macam sebab apabila mengenangkan begitu banyak contribution sumbangan yang telah dilakukan oleh persatuan dan khususnya Profesor sebagai presiden persatuan itu. Tapi tadi saya dengar saya nak tambah sikit saja dalam segala kegiatan itu saya mendapat sokongan yang kuat daripada masyarakat perkara yang sekarang ini kurang. Saya sedih melihat sekarang sokongan terhadap bahasa itu sekarang amat kurang berbanding dengan tahun 80-an dan 90-an dahulu. Orang macam sekarang sudah berkurang minat. Okey, dan ketika itu tidak semestinya masyarakat itu hanya orang-orang Melayu. Orang bukan Melayu pun terlibat. Yes. Ya, dan pucuk pimpinan pun pada itu lebih committed daripada pucuk pimpinan sekarang. Ya, sangat-sangat menyedihkan. Okey, soalan saya yang kedua. Sebagai pakar bahasa, apakah pendapat Profesor terhadap penggunaan bahasa Melayu ketika ini, terutamanya oleh generasi muda? Dalam satu perkataan, sedih dan kecewa. Saya sedih dan kecewa. Sedih dan kecewa. Saya begitu sedih melihat taraf penguasaan bahasa Melayu yang rendah dalam kalangan masyarakat kita, baik para pelajar atau orang yang sudah dewasa, pegawai dan orang yang memegang jawatan, termasuk ketua-ketua institusi atau badan-badan tertentu. Sekarang ini kekaguman ialah terhadap bahasa Inggeris sehingga mereka mengabaikan bahasa Melayu. Saya tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris dan saya menyokong orang yang berusaha untuk menguasai bahasa Inggeris, tetapi bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan kita. Ada tempatnya untuk bahasa kebangsaan kita
Dan kalau kita tidak menggunakan bahasa Melayu dengan baik sebagai bahasa kebangsaan kita, maka akan turunlah taraf bahasa kebangsaan kita. Dan saya kecewa kerana saya dapati masyarakat Malaysia, ya, Melayu yang bukan Melayu, tidak begitu menghormati bahasa Melayu, tidak belajar menggunakan bahasa Melayu dengan baik, dan yang sedih sekali ialah orang Melayu sendiri pun tidak menganggap menguasai bahasa Melayu itu satu perkara yang penting. Padahal kalau dia cakap bahasa Inggeris, dia berusaha untuk membetul kesalahan-kesalahan bahasa Inggerisnya, tapi bahasa Melayu dia hentam saja. Apa saja yang dia rasa nak cakap, dia gunakan bahasa, betul tak betul, ya, cantik tak cantik, tidak menjadi pertimbangan. Jadi saya sedih sekali, terutamalah dalam kalangan generasi muda, kerana mereka akan menjadi orang dewasa dan memimpin masyarakat ini. Jadi kalau mereka tidak menghormati bahasa sendiri, siapa yang akan menghormati bahasa? Ya. Adakah fenomena ini, kemerosotan penggunaan bahasa Melayu yang tinggi tadi di kalangan generasi muda ini disebabkan oleh pengaruh media sosial? Cuba minta pandangan Profesor sikit. Ya, banyak faktor, tapi media sosial memang salah satu daripada masalah ini. Dikaitkan juga dengan sistem pendidikan kita yang tidak mementingkan penggunaan bahasa. Sistem pemeriksaan yang berdasarkan conteng situ, conteng sini, tidak ada tekanan kepada mengarang dan melafazkan bahasa dengan baik, asalkan diberi jawapan isi dipentingkan tapi bahasa tidak dipentingkan, walhal isi itu hanya berkesan kalau bahasa saluran menyampaikan isi itu betul dan baik, tapi orang tak peduli. Jadi apa saja bahasa digunakan, dan media sosial menggalakkan penggunaan bahasa yang tidak baik ini, kerana apabila mereka menggunakan media bahasa, baiklah WhatsApp ke Instagram ke apa ke, bahasa yang digunakan itu tidak selari dengan bahasa yang indah, bahasa yang ditulis dengan bentuk-bentuk kependekan yang dia tak faham, dia saja yang tahu, orang lain tak faham, bahasa yang perkataan-perkataannya sudah tidak, orang tak guna dalam penggunaan suasana yang baik, tapi digunakan sebagai contoh, ya, aku dan korang, kau orang tu. Itu sebenarnya bahasa yang digunakan di kedai kopi, jenaka dalam ahli keluarga. Tapi kalau kita hendak menyampaikan dalam suasana rasmi, nak berucap, hendak menyampaikan buah fikiran, bahasanya ada perkataan yang lebih sesuai, lebih indah. Tapi sekarang ni masyarakat Malaysia, terutama orang Melayu, mencampur aduk semuanya, itu yang dikatakan bahasa rojak sekarang. Di antara sifat lemah, ya, bahasa Melayu, dia campurnya ayat tu separuh bahasa Inggeris, separuh bahasa Melayu, kemudian bahasa Melayunya taraf bahasa pasar, bukan taraf bahasa sini, ya, dengan istilah yang tak betul, sebutan yang tak betul dan sebagainya. Jadi memalukanlah, ya, dan menyedihkan kerana tidak menghormati bahasa. Ini termasuklah juga kita punya media elektronik kan Dr. Nik, sebab media elektronik ni mempunyai pendengar-pendengar yang termasuk pendengar dan juga penonton, sama ada di TV, tapi terutama sekali di radio-radio. Sekarang banyak ada stesen-stesen radio yang menggunakan bahasa yang konon-kononnya boleh menarik perhatian generasi muda. Itu yang dia menggunakan perkataan seperti korang dan sebagainya, aku dan sebagainya. Dan dikatakan kalau kita bercakap dengan bahasa yang cantik dan bahasa Melayu tinggi, ada juga pandangan atau pendapat yang mengatakan kita ni hipokrit. Apa pendapat Profesor tentang hal ini? Ini ada salah faham, ya, antara bahasa basahan, bahasa pasar dan bahasa formal, bahasa rasmi. Kita boleh bercakap bahasa Melayu yang santai sifatnya, ya. Waktu kita bersantai-santai, berbual-bual, berjenaka, gunakanlah apa bahasa sekali. Bahasa rojak pun dibenarkan. Tetapi apabila kita bercakap dalam suasana rasmi, melalui media sosial pun, ya, yang rasmi, apabila kita memberi ucapan, kita bercakap melalui program-program TV, ya,
bahasa tu hendaklah dijaga. Ya. Janganlah cakap atas sampai bunyi pelik kan. Tapi bahasa tu biarlah teratur, tersusun, mengikut hukumnya, ya, dan sedap didengar. Ya, sebab bahasa Melayu ni indah. Tapi orang tak tahu bahasa Melayu yang indah. Yang dipilih untuk digunakan bahasa Melayu yang tak cantik tu. Bahasa Melayu fasar. Jadi orang Melayu kena sedar, bahasa Melayunya indah, tapi ada juga versi yang tak indah. Tapi boleh digunakan. Bukan kata tak boleh, tapi dalam situasi tertentu. Okey. Apakah di antara cadangan ni, soalan tambahan, apakah di antara cadangan yang Profesor ingin utarakan mungkin kepada rakyat Malaysia secara umum, masyarakat Malaysia, tak kiralah Melayu dan bukan Melayu, dan juga kepada mereka-mereka yang mempunyai tanggungjawab dan berkuasa dalam hal ini? Maknanya kerajaan lah, Kementerian Pendidikan ke kementerian lain. Pertama, apabila saya mengatakan saya kecewa dan sedih tu, ya, sebab saya kecewa dengan sikap masyarakat Melayu tidak sayang, tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap bahasa, ya. Walhal kalau kita lihat masyarakat lain, masyarakat Jepun, masyarakat Perancis, masyarakat Jerman, ya, mereka menyayangi bahasa kebangsaan mereka sendiri, mereka menghormati bahasa kebangsaan sendiri. Orang Perancis, kalau kita pergi negeri dia tak mau cakap bahasa Inggeris, dia akan menggunakan bahasa dia. Bahkan kalau cakap lawak Kelantan di Perancis lebih laku daripada cakap bahasa Inggeris. Sebab dia menghormati bahasa kebangsaan. Saya ada pengalaman saya ke Jepun, ya. Waktu tidak rasmi saya bercakap-cakap dengan pegawai Jepun, kami cakaplah bahasa Inggeris kerana dia pun lulus US juga. Tapi apabila situasi mesyuarat bermula, Jepun yang faham bahasa Inggeris ini bercakap dalam bahasa Jepun kepada saya, ya. Dan dia tunggu percakapannya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris supaya saya faham. Dan apabila saya menjawab, jawapan saya dalam bahasa Inggeris itu dia faham, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun kerana dia menghormati bahasa kebangsaannya. Bukan dia tak faham, tapi orang Malaysia, ya, kalau dalam situasi dalam satu majlis lah, kata majlis persandingan kan, ada dua orang mak saleh hadir, daripada bahasa Melayu dia bertukar kepada bahasa Inggeris. Saya punya geram. Dalam majlis perkahwinan di Kuala Lumpur lah yang saya hadir, adat itu majlis itu majlis budaya Melayu, patutlah bahasa Melayu digunakan. Yang hadirnya orang Melayu dan orang Malaysia yang tahu bahasa Melayu, tetapi ibu dan bapa dan adik dan kakak yang bercakap di majlis itu akan bercakap dalam bahasa Inggeris. Saya memang sedih hal itu. Tak ada rasa cinta kepada bahasa sendiri, kagum dengan bahasa orang, bahasa Inggeris, dan mempunyai ukuran, ya, bahawa kalau pandai bahasa Inggeris dia tu orang pandai. Okey. Tak pandai bahasa Inggeris tidaklah educated, kata dia. Itu yang sedihnya. Pandai bahasa Melayu tidak menjadi ukuran. Ya, saya pun pernah ada pengalaman di Perancis di mana kita cakap Melayu dengan dia. Lebih dia mau mau melayan kita daripada kalau kita cakap bahasa Inggeris. Kalau kita cakap dengan dia bahasa Inggeris, dia buat tak erti, tapi dia faham. Dia faham. Dia bukan dia tidak faham. Ini bukan soal dia tak faham. Dia menghormati bahasa kebangsaan dia. Itu yang kita sekarang ini kita tidak mempunyai rasa hormat terhadap bahasa, dan ini dikait pula dengan rasa megah, ya, language pride kata orang bahasa Inggeris, ya, terhadap bahasa sendiri, dan language loyalty, kesetiaan kepada sendiri. Dia tak ada langsung loyalty dia kepada bahasa Inggeris. Kerana ukuran dia, ya, nilai dia ialah yang lebih indah, yang lebih maju, yang lebih cantik ialah bahasa Inggeris. Tak ada rasa megah dan rasa bangga terhadap bahasa sendiri. Inilah kalau saya boleh pupuklah, ya, pupuk dari dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah kita, masyarakat kita, dan pucuk pimpinan janganlah kata PPSMI, ya, mengajar bahasa mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris dan sains itu hanya dapat dilakukan dalam bahasa Inggeris, kerana bahasa Melayu boleh digunakan sebagai alat mengajar. Jadi orang yang berpegang kepada PPSMI ini mengecewakan.
pucuk pimpinan kita banyak yang mempunyai sikap ini. Sikap yang tidak hormat pada bahasa sendiri, tidak sayang kepada bahasa sendiri. Okey. Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak Umi yang dikasihi sekalian. Itu satu pandangan yang dari hati secara jujur Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah Karim dengan pengalaman yang begitu luas menyuarakan beberapa cadangan dan juga pada saya cabaran kepada anda sekalian untuk menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Soalan terakhir, minta maaflah, ini sangat penting bagi saya. Ada satu kata-kata yang selalu dipegang pada satu ketika dulu. Bahasa jiwa bangsa. Saya mohon supaya Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim memberikan pandangan Prof mengenai bahasa jiwa bangsa. Seronok juga sebab tajuk itu memang amat penting lah ya. Pada waktu kita mengadakan bulan bahasa kebangsaan ya, minggu bahasa kebangsaan dulu untuk memasyarakatkan bahasa Melayu, itulah cogan kata perjuangan ya. Apabila kita mengatakan bahasa jiwa bangsa, itu artinya kejayaan sesuatu bangsa itu berkait dengan keadaan bahasa yang digunakan oleh ahli masyarakat ya. Tak ada bahasa tu ya, semacam tak kukuh jiwa ya. Jadi oleh sebab itu hubungannya amat erat, iaitu kalau kita betul-betul nak menjadi sebuah negara yang bangga, yang berjaya, yang mempunyai jati diri, maka hendaklah kita juga menguasai bahasa kebangsaan sendiri. Banyak negara baru mencapai kemerdekaan pada awal abad ke-20 dulu. Jadi ada lambang-lambang kemerdekaan itu. Ada bendera sendiri, lagu sendiri, ada macam-macam tanda. Salah satu lambang kemerdekaan ialah mempunyai bahasa kebangsaan sendiri. Apatah lagi kalau dia mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Dulu bahasa penjajah tu menjadi bahasa utama. Jadi apabila merdeka, kita tak mau lagi menggunakan bahasa penjajah tu. Dan kita tahu bahasa kita boleh menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh itu. Tapi di Malaysia, malangnya ada orang lagi yang mengatakan ilmu hanya boleh diperoleh melalui bahasa Inggeris. Ya? Ilmu hanya dapat disampaikan melalui bahasa Inggeris. Ini yang menyedihkan saya. Tak yakin dengan keupayaan bahasa sendiri. Tapi kalau kita pupuk supaya kita kaitkan jiwa bangsa itu ialah bahasa. Maju bahasa, majulah bangsa. Jadi kalau kita masih berpandang kepada bahasa orang lain, bila mana ya kita hendak menjadi negara dan bangsa yang berjaya. Dan ini menjadi bagi saya lah satu halangan besar untuk Malaysia ya, betul-betul mencapai taraf kejayaan dan kekayaan budaya yang sangat berlebihan. Itu satu kesimpulan yang sangat pada saya lah, sangat mencabar kepada pendengar-pendengar sekalian, terutamanya bukan saja generasi muda, tetapi mereka-mereka yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan ke arah memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Terima kasih banyak-banyak Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim di atas satu luahan, pada saya itu luahan hati yang sangat jujur yang Prof telah telah menyuarakan pada sesi ini, dan saya berharap satu hari nanti kita akan mengembalikan kegemilangan penggunaan bahasa Melayu yang tinggi di kalangan di dalam situasi-situasi yang memerlukan kita berbahasa dengan bahasa Melayu yang tinggi. Seperti kata Prof tadi, bahasa jiwa bangsa.
Dengan kata-kata itu, saya sudahi dan saya mengucapkan bagi pihak Persatuan Siswazah Wanita Malaysia setinggi-tinggi penghargaan, setinggi-tinggi terima kasih kepada Prof, dan Prof merupakan salah seorang inspirasi kepada kami di Persatuan selaku penasihat Persatuan, dan kami doakan supaya Profesor sentiasa bersemangat untuk meneruskan perjuangan ini. Tiada noktah dalam perjuangan kita memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa Malaysia. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Profesor. Terima kasih.